Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hafiz channel. So, hari ni cikgu kita nak ulang kaji subjek sains tingkatan 5 bahagian C. Okey, purpose untuk video ni cara nak tackle soalan nombor 11. Sebab soalan nombor 11 wajib jawab. 12 dengan 13 tak wajib. So, kita nak jawab soalan. Jom kita jawab. Okey, dalam bahagian C ni, soalan nombor 11 dia membawa kepada markah iaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 markah. So, macam mana awak nak dapatkan 10 markah tu? So, cikgu nak ajar cara paling mudah nak dapatkan. Kalau awak genius, awak rajin dah buat banyak ulang kaji, senang boleh dapat 10. Okey, kalau tak apa, kalau awak kurang ulang kaji tapi awak gunakan step by step, at least awak daripada 10 markah, awak boleh dapat 7 markah. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, kita ambil contoh je, tapi boleh gunakan teknik ni untuk soalan yang lain. Okay, kalau kita baca betul-betul, dia kata kaji pernyataan berikut. Okay, so seorang murid membantu ibunya untuk menyediakan larutan gula. Dia mendapati takat didih air bertambah apabila gula dimasukkan ke dalam air tersebut. Ini menunjukkan takat didih larutan gula lebih tinggi daripada air. Okey, jadi maksud pernyataan ni, tiba-tiba budak ni nak buat eksperimen. Kat rumah dia ada termometer. So, dia didihkan air biasa. So, kita ambil ada satu beaker air biasa. Dan dia compare dengan satu lagi beaker air bercampur gula. Di mana dia dapati air yang ada gula tu takat didih dia lagi tinggi. Maksudnya, suhu di mana air tu mendidih tu lebih tinggi kalau ada benda asing iaitu gula. Okey, itu awak kena fahamkan pernyataan tu betul-betul. Kita kena faham apa yang ingin disampaikan. So, bila dah tahu, so kita nak terus pergi kepada soalan. Okey, yang ini belum soalan lagi. Dia cuma bagi satu pernyataan. Dia kata terangkan satu eksperimen yang boleh anda jalankan di makmal. So, dia suruh kita buat eksperimen. So, dia dah bagi bahan. Anda diberi garam, air suling, bika, tungku kaki 3, kasar dawai, penundu bunsen dan termometer. Kalau alat yang dibagi ni lebih kurang sama je macam kat rumah. Cuma nak buat dalam makmal. Kalau kat rumah tadi dia guna gula, kat dalam makmal ni tiba-tiba dia guna garam sebagai benda asing. So awak kena detect benda tu. Okey, dan kita pergi terus kepada soalan. Soalan yang pertama markahnya satu markah sahaja. Dia kata nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas. Maklumat yang mana? Yang dalam kotak yang dibagi ni. So kita sebenarnya nak cari masalah apa sebenarnya yang dia nak sampaikan ni. Kalau awak dah buat research dalam bidang kalau kat universiti semua, problem statement ataupun penyataan masalah ni paling penting. Kita kena tahu masalah apa yang berlaku, baru kita boleh buat eksperimen. Okay, kalau awak baca betul-betul, okay, sekarang ni, murid ni tiba-tiba dia ada termometer kat rumah. Dia bila dia ukur suhu didih larutan yang ada gula tu, suhu dia makin tinggi berbanding larutan biasa. So sekarang masalah dia ni, murid ni curious apa yang berlaku. Jadi masalahnya ialah dia nak kaji apakah hubungan antara kehadiran benda asing dengan takat didih air. So kat situ korang dah tahu, bila kata pernyataan masalah, they should be manipulated and responding. Dia mesti ada pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi jawapannya ialah apakah hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas? Dalam kes ini, pemboleh ubah dimanipulasi ialah kehadiran benda asing iaitu gula. Pemboleh ubah yang bergerak balas ialah takat didih. So kita gabungkan ayat tu menjadi apakah hubungan antara kehadiran benda asing dengan takat didih air? Buat tanda soal. Itulah jawapan dia. So, make sure trik dekat sini, cakap pasal pernyataan masalah, awak mesti kaitkan pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Lepas tu kena ada depan dia apakah, bagaimanakah, mengapakah. Pilihlah nak guna yang mana. Lepas tu buat tanda soal. Okay, dalam kes ni cikgu ulang, apakah hubungan antara kehadiran benda asing dengan takat didih air. Okey, habis dekat situ. Dapatlah satu markah. Okey, soalan B pula, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.
Okey, bila cakap pasal hipotesis, awak kena kaitkan pemboleh ubah, dimanipulasi dan bergerak balas. Cuma tekniknya awak boleh guna teknik semakin-semakin ataupun jika maka. Okey, cikgu try dulu guna jika maka. Jika pemboleh ubah dimanipulasi, maka pemboleh ubah bergerak balas. Dia macam itu. So dalam kes ni, jika gula ditambahkan ke dalam air, maka takat didih air meningkat. Itu yang dia observe. So kita buat hipotesis. Itu maksudnya hipotesis ni maksudnya satu kesimpulan awal. Before kita buat eksperimen tu, kita kena ada kesimpulan awal. Buat eksperimen tu maksudnya untuk validate, untuk proof, untuk buktikan kesimpulan kita, hipotesis kita tu betul. So hipotesis dia ialah jika gula ditambahkan ke dalam air, maka takat didih air meningkat. Itu kesimpulan awal yang dia buat. Kalau nak guna semakin pun boleh. Contoh awak nak guna semakin. Kalau semakin sebenarnya tak sesuai kat sini. Tapi kita try lah. Semakin bertambah jumlah gula, semakin bertambah takat didih pun boleh. Tapi yang paling sesuai jika maka. Tapi kalau tak tahu nak guna jika maka, guna semakin pun tak apa. Make sure gabungkan pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Okey. Kita pun dah ada kesimpulan awal, masalah pun dah tahu. Jom kita buat eksperimen. Okey, so keyword dia kalau awak dah belajar tinggi-tinggi sampai U pun, mesti tahu masalah dia apa, mesti buat satu hypothesis. Barulah kita buat eksperimen tu untuk proof whether our hypothesis tu betul ke tidak. Okey, tengok cara nak buat eksperimen. Dia dah bahagi dah ikut markah. Kalau awak tengok markah kat sini 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 markah. So, kat sini daripada 8 ni, kita boleh kurang-kurangnya dapat 6. Macam mana? Jom kita buat. Okey, dia kata huraikan satu eksperimen untuk uji hipotesis awak berdasarkan kriteria berikut. So, kita ikut je. Kita nak dapat markah kan? Janganlah kita sombong. Apa yang dia bagi ni kita ikut. Satu markah untuk tujuan eksperimen. So, tujuan eksperimen dia mesti depan dia ada untuk mengkaji. Bahasa Inggeris dia to investigate. So, untuk mengkaji apa? Untuk mengkaji pemboleh ubah dimanipulasi terhadap pemboleh ubah bergerak balas. So, dalam kes ni, untuk mengkaji kehadiran benda asing terhadap takat didih larutan. Awak boleh buat macam itu. Tak susah kan? Okey, itu dia punya tujuan. Dia mesti ada untuk mengkaji pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Cikgu ulang balik. Untuk mengkaji kesan kehadiran benda asing ke atas takat didih. Takat didih larutan ke, takat didih air suling, tak kisah. Okey, next. Mengenal pasti pemboleh ubah. Diberi 2, tapi kita belajar pemboleh ubah ada 3. Pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Awak boleh pilih 2 sahaja. Kalau pilih 3, kalau confident. Kalau tak confident, salah. Nanti dah susah. So, kita try. Pemboleh ubah yang dimalarkan. Yang dimalarkan ni maksudnya dalam eksperimen tu ada, tapi tak penting. So, eksperimen ni apa? Kita nak panaskan larutan kan? So, korang boleh tulis apa? Isi padu larutan. Ataupun isi padu air suling. Tak ada masalah. Jenis air suling. Nak pakai air kowe ke air kuku ke. Tu awak boleh buat. Selain tu awak boleh buat. Selain isi padu air suling, awak boleh buat jenis garam yang ditambahkan. Nak guna garam Himalaya ke, nak guna garam bla bla bla, apa-apalah. So mesti ada, depan dia mesti ada vektor dia, kuantiti dia. Jenis, isi padu dan sebagainya. Itu dimalarkan. Okay, next ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Kehadiran garam. Sebab eksperimen ni nampak diberi garam. So, yang dimanipulasi ialah kehadiran garam. Yang bergerak balas ialah takat didih larutan. Ya, simple sahaja. Dapat 2 markah kat sini full. Tujuan eksperimen pun dah dapat 1 markah. Atas ni kalau betul, awak dah dapat berapa dah ni? Awak dah dapat 5 markah. So, prosedur atau kaedah. Sebelum buat prosedur atau kaedah, method. Prosedur or method. Selalu dalam soalan ni dia ada minta tau, nyatakan alat ataupun radas. So, kalau alat ataupun radas, awak boleh salin je apa yang dia bagi ni. Cuma tambah 1 je. Okey, tak apa. Dalam soalan ni tak ada. Dia terus kepada prosedur atau kaedah. Untuk prosedur atau kaedah ni sebenarnya tak susah mana pun.
So, kalau awak tengok, dia lebih kurang sama je kaedah dia macam statement kat atas ni. Cuma ni kat rumah, dia jerang air pakai cerit. So, dalam eksperimen, takkan awak nak jerang pakai cerit? Cuba awak guna barang yang dibagi untuk rancang satu eksperimen. Kalau markah dia 4, maksudnya ada 4 poin je, tak payah panjang. Okay, so poin yang pertama, awak cakap lah, 20 ml air suling dimasukkan ke dalam bikar. Lepas tu, air suling dipanaskan mengguna penunuh Bunsen. Dan takat didih air suling direkodkan. Okay, poin yang terakhir, ulang langkah 1 hingga 3 dengan memasukkan garam ke dalam air suling. Yang terakhir, rekod pemerhatian anda. So, dia mudah sahaja. Nampak macam mudah kan? Dia mudah je. Cuma, prosedur atau kaedah ni ada 2 cara. Satu cara lagi, awak boleh lukis gambar. Kalau awak dah lukis gambar lengkap, awak dah label semuanya, awak cuma buat setup ataupun rancang eksperimen seperti gambar rajah di atas. Lepas tu, rekod pemerhatian anda. Okay, kalaulah 4 markah ni awak tak tahu kan, tapi awak nak gamble kan. Okay, awak tak tahu macam mana ni eksperimen ni. Dia ada bagi beaker, bagi air, bagi garam, nak buat apa ni. Kalau awak tak tahu, awak buat je. Okay, awak tahu kan ni pasal panaskan air, lepas tu tengok suhu kan. Awak cuma buat, okay, sediakan 2 beaker, beaker A dan beaker B. Masukkan air suling dalam beaker A. Masukkan air suling dan garam dalam beaker B. Panaskan kedua-dua beaker dan ukur takat didih kedua-dua beaker. Rekod pemerhatian. Tu pun boleh. Kalaulah memang awak tak tahu lagi, awak nak dapat at least 1 markah je, cuba try. Awak cuba try rekod pemerhatian anda. Tulis ayat yang telas sekali. Tu mungkinlah kalau pemeriksa baik dia bagi 1 markah. Kalau dia baik lah. Kalau dia tak baik at least awak cuba buat 1 ayat. Buat 1 ayat. Tak kisahlah awak buat 1 ayat. Masukkan 10 ml air ke dalam beaker, titik. Jadi dah malas nak buat sampai situ je. Tak apa, tu pun ada antara langkah yang betul dapat 1 markah. Tapi bagi cikgu, kita tengok penyataan ni, kalau awak baca betul-betul, nampak macam dia didihkan air kan. Dia prosedur simple je eksperimen ni. So awak cuba sedaya upaya untuk buat. Guna bahan yang dibagi. Awak nampak ada garam, air suling, ada beaker, ada tungku, ada penunuh Bunsen. Ni confirm ni nak panaskan beaker tu, dalam tu ada air suling, ada garam. Awak pun buat samalah. Dapatlah at least 1 atau 2 markah. Kalau memang awak dah biasa buat, confirm boleh dapat 4 markah. Tapi kalau awak kurang praktis, mungkin awak akan dapat 1 atau 2 markah kat sini. Tu tak ada masalah. So practice make perfect. So buat latihan banyak-banyak. Okey, dan penjadualan data. Jangan malas. Ini mudah sahaja ni penjadualan data. Hanya buat 1 kotak. Kotak sebelah kiri awak tulis pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu kehadiran benda asing. Kotak sebelah kanan iaitu takat didih. Lepas tu buat bikar A, bikar B. Dah kosongkan, dapat 1 markah. Mudah kan untuk penjadualan data. Buat kotak 2 kolom. Kolom yang pertama sebelah kiri mesti pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu kehadiran garam. Pemboleh ubah yang sebelah kanan ialah bergerak balas, iaitu takat didih. Dapat 1 markah. So kalau kita kira betul tak cikgu cakap, at least boleh dapat 7 atau 8. Okay, 2 ni dah dapat 2 markah, 3, 4, 5, 6. Kat ni kalau rajin buat dapat 2, 8. Awak boleh dapat 7 atau 8 kalau awak berani untuk jawab. Jangan takut. So kalau kita buat latihan, insya-Allah boleh. Okey, itu je untuk cikgu bincangkan soalan nombor 11. Make sure try jawab. Bila awak jawab, awak tahu mistake awak kat mana. Nanti awak buat ulang kaji banyak kali. InsyaAllah boleh buat. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Okey, bye.